Assalamualaikum dan salam sejahtera TVS Utama edisi 25 Oktober 2024. Saya Razi Ahmad. Dan saya Odlin Katani. Berikut antara tumpuan utama malam ini. Kerajaan Sarawak sedang mempertimbangkan langkah untuk mewajibkan pemakaian jaket keselamatan dalam semua acara sukan air termasuk Regata Sarawak. Penggubalan rang undang-undang baharu negara perlu mengambil kira kepentingan secara holistik yang turut membabitkan kesan kepada Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil maklum semua pandangan dan kebimbangan berhubung carangan kenaikan gaji minimum serta peningkatan sumbangan wajib KWSP. Kerajaan Sarawak luluskan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit menerusi agensi pembangunan bahagian Betong bagi tujuan pembinaan wisma kesejahteraan komuniti di daerah Debak. Sarawak Book Fair dan Sarawak Author Festival 2024 kembali lagi untuk edisi ketiga pada tahun ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian berkata ia dianjurkan dengan kerjasama Festival Pengarang Sarawak SAF yang berlangsung dari 28 Oktober hingga 3 November 2024 di Kuching. Beliau berkata sebanyak 60 gerai buku serta 24 ruruai pameran akan berlangsung pada penganjuran tersebut. 28 October until 3rd November in the hills, and there are a lot of activities being played, and then 60 booth and 24 exhibitions, and if we want you to come and join us for not just reading for knowledge, but Sarawak nation building, because Sarawak 2024 is not the same as Sarawak 2014, and then Sarawak by 2030. We want to be a different Sarawak from 2024. Beliau bercakap pada sidang media Sarawak Book Fair di Wisma Baba, Malaysia. Sarawak Book Fair dan Sarawak Author Festival 2024 tahun ini akan menampilkan pelbagai aktiviti menarik. Antaranya pesta buku, pesta pengarang, kempen pemacuan keahlian percuma, hari terbuka orang keperluan khas, kempen derma darah, ceramah penglibatan, sesi literasi U Pustaka, Minggu Media Global dan literasi maklumat pengarang. Sarawak memerlukan lebih ramai penulis buku menjelang tahun 2030 sebagai satu langkah dalam menyediakan pelbagai ilmu dan informasi kepada masyarakat selain menggalakkan budaya membaca. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian, pada tahun 2023 hanya 648 buah buku sahaja ditulis di Sarawak yang mana ianya kurang daripada nisbah satu buku per 1,000 orang. Katanya lagi Sarawak mahu menjadi negeri maju menjelang tahun 2030, memerlukan sekurang-kurangnya 2,800 penulisan buku baharu setiap tahun. So in last year for Sarawak, right, we got 648 titles. That means only 648 people write a books, right? But by the time you're a developed country, you should get 1 per 100,000. So if one per 1,000. One per 1,000. And then for Sarawak, right, we got 2.8 million. We should get 2,800 titles, 2,800 books. And so we are a long way to go. And as Premier keep on saying that he want to change Sarawak by giving a lot of education. Kerajaan Sarawak sedang mempertimbangkan langkah untuk mewajibkan pemakaian jaket keselamatan dalam semua acara sukan air termasuk Regata Sarawak. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, walaupun kausa mengenai pemakaian jaket keselamatan belum dikuatkuasakan dalam penganjuran Regata Sarawak, namun para peserta digalakkan untuk mematuhi amalan keselamatan tersebut. Tegas Karim lagi, langkah itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kepada semua peserta. Galakkan mereka gunakan, tapi satu hari nanti kita akan jadikannya sebagai satu mandatory yang mana siapa yang mau masuk perahu berlomba mesti pakai jaket, jaket keselamatan. Untuk Regata Sarawak, prasyaratnya tidak meletakkan seperti itu, tapi digalakkan semua pelomba-pelomba untuk menggunakan jaket-jaket keselamatan.
Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan tangki air kepada penduduk Asajaya di Kampung Serapan Laut. Bagi acara perlumbaan perahu naga antarabangsa, Abdul Karim berkata pihaknya tidak berdepan isu pemakaian jaket keselamatan kerana ia sudah menjadi syarat wajib bagi setiap penyertaan acara berkenaan. Menurutnya, sama seperti acara bertaraf antarabangsa lain, acara perlumbaan perahu naga antarabangsa juga mempunyai peraturan ketat yang perlu dipatuhi sebelum kelulusan penyertaan sesebuah pasukan diterima. Acara perlumbaan perahu naga antarabangsa akan memulakan cabarannya pada 25 Oktober hingga 27 Oktober ini. Manakala cabaran Sarawak Regatta akan bermula pada 1 hingga 3 November depan. Waktu daftar masuk dan keluar hotel merupakan budi bicara antara pengusaha premis berkenaan dengan kelulusan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dr. Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan cuma boleh memberikan cadangan atau pandangan mengenai perkara itu, namun sebarang keputusan berkaitan ditentukan oleh dua pihak tersebut. Itu terpulang. Kita tidak mahu terlalu strict dan semuanya dikawal oleh kerajaan. Saya rasa tidak baik kerana this is hospitality industry. Hospitality industry, kalau keluarga itu datang bawa anak dan sebagainya, mereka mahu masih berenang dalam kolam, mereka mau keluar pukul 4, pukul 5, terpulang pada perundingan mereka dengan siapa yang mempunyai hotel tersebut. Isu tempoh daftar masuk dan keluar hotel menjadi hangat kebelakangan ini dengan ada yang mencadangkan polisi penginapan selama 23 jam sehari sekaligus mengubah polisi yang diguna pakai ketika ini. Situasi itu mendapat reaksi berbeza banyak pihak dengan Persatuan Pemilik Hotel Malaysia MAHO dan Persatuan Hotel Malaysia MAH memberitahu pelaksanaan polisi itu sedikit sebanyak akan meningkatkan kos penginapan. Dalam perkembangan lain, Abdul Karim telah menyerahkan 605 tangki air kepada penduduk di 25 kampung kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya. Beliau yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya berkata pengagihan itu bertindak sebagai penyelesaian jangka pendek sekiranya terdapat masalah bekalan air di kawasan tersebut. Perkara ini sudah dibincangkan di peringkat paling atas, di peringkat kabinet, dan kita sedang berusaha untuk menukar semua pipeline untuk penyaluran air, termasuk juga untuk api. Jadi sementara menunggu perubahan ataupun penukaran ini berlaku sepenuhnya, ukuran daripada tekanan air tidak begitu menentu, kita membekalkan tangki air kepada kampung. Dalam perkembangan lain, Sarawak Kitchen dan gerai jualan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS telah dilancarkan sebagai salah satu program menarik sempena Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024. Bermula dari 25 Oktober hingga 3 November 2024, pengunjung akan dapat menikmati pelbagai jenis hidangan lazat dan produk unik dari PMKS. Gerai ini akan beroperasi setiap hari bermula jam 9 pagi hingga 10 malam. Gerai jualan di Sarawak Kitchen menyaksikan penyertaan seramai 36 usahawan yang menawarkan pelbagai produk makanan dan minuman. Sementara itu, untuk gerai jualan PMKS pula, ia menampilkan 14 usahawan yang menjual produk makanan kering, produk kesihatan, kecantikan dan perkhidmatan. Majlis Praperasmian telah disempurnakan oleh Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintred, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais yang mewakili Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Program ini dianjurkan oleh Mintred dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Jabatan Pertanian Sarawak DOA, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, Lembaga
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Sarawak Cultural Village. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan di pentas Sarawak Kitchen. Antaranya pertandingan karaoke, pertunjukan fashion kanak-kanak, cabutan bertuah, demonstrasi solekan, demo masakan dan mini science show oleh Petronas. Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB telah menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2023 kepada Majlis Islam Sarawak melalui tabung Baitulmal Sarawak. Ketua Pegawai Sumber Manusia BPMB, Sainur Salwasani berkata penyerahan zakat perniagaan itu dilakukan melalui kumpulan pengurusan syariah BPMB dengan tujuan untuk menyokong pembangunan asnaf di Sarawak. Alhamdulillah untuk tahun 2023 zakat yang disumbangkan berjumlah RM525,200 sahaja. Sudah pasti ada peningkatan dan jumlah tidak dapat dimaklumkan dan jumlah sumbangan ini adalah antara jumlah sumbangan zakat terbesar diberikan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad, dan kami berharap sumbangan zakat ini dapat memberi manfaat yang besar terhadap asnaf di Sarawak. Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak TBS, Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili telah menerima replika cek zakat tersebut dan disaksikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joritan Openg. Penggubalan rang undang-undang RUU Baharu Negara perlu mengambil kira kepentingan secara holistik yang turut membabitkan kesan kepada Sabah dan Sarawak. Mengakui terdapat undang-undang lama yang hanya terpakai di dua wilayah itu, Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Parlimen Malaysia, Rita Sarimah Patrick Insol berkata, kajian terperinci perlu dilakukan bagi memastikan RUU yang digubal tidak bercanggah. Melibat uruslah pihak institusi Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Sabah berkaitan dengan undang-undang, khususnya undang-undang yang terpakai yang telah diangkat sebagai akta tapi hanya terpakai di Sabah dan Sarawak. Rita berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joritan Openg di Wisma Bapa Malaysia. Jelasnya lagi perbincangan antara jawatan kuasa berkenaan dengan Jabatan Peguam Negeri dan Dewan Undangan Negeri DUN selaku badan perundangan di Sarawak membuahkan hasil apabila ketiga-tiga pihak akan bekerjasama atas perkara tersebut. Sebagai select committee untuk menyemak rang undang-undang, kita sentiasa peka bahawa the first task secara umum adalah untuk memastikan undang-undang yang baharu itu tidak melanggar peruntukan perlembagaan. Dan bagi Sabah dan Sarawak, kita have to be extra careful in the sense sebab kita ada senarai negeri dan senarai persekutuan, dan Sabah dan Sarawak ada kelebihan di dalam senarai tersebut di mana state ada bidang kuasa atas perkara-perkara tertentu. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah berkata jawatan kuasa tersebut juga bertanggungjawab memastikan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menjadi asas kepada senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai kuasa bersama. Apa yang hak istimewa Sarawak supaya ini kita dapat bukan saja menentukan, ia mengikut lunas keperluan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang untuk negara kita Malaysia. Konsep apa yang disebut keseluruhan perlembagaan, supremacy of the constitution dan kedaulatan undang-undang, rule of law. Terdahulu, ahli-ahli jawatan kuasa pilihan khas semakan undang-undang yang terdiri daripada ahli Dewan Negara termasuk Senator Datuk Nur Aini Idris, Senator Abun Sui Anyit dan Senator Nurita Sual mengadakan kunjungan hormat kepada Abang Johari. Jawatan kuasa pilihan khas semakan undang-undang turut dianggotai Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof selaku timbalan pengerusi, manakala Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad dan Senator Mushodak Ahmad sebagai ahli jawatan kuasa.
Baiklah, sebelum berhenti berehat, YSH Motors, pengedar kereta terpakai terbesar di Sarawak, mengadakan jualan mega penghabisan stok sempena meraihkan ulang tahun ke-15 mereka. Jadi dapatkan kereta idaman anda dengan harga istimewa. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi YSH Motors di talian 019-232-6855 atau layari laman web yshmotors.com serta ikuti Facebook YSH Motor Kuching. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit menerusi Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA untuk tujuan pembinaan Wisma Kesejahteraan Komuniti WKK di daerah Debak. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, wisma itu kelak akan menempatkan semua agensi-agensi di bawah naungan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti seperti Pusat Aktiviti Warga Emas dan Sedidik. Projek tersebut sebenarnya telah dipersetujui di bawah BDDA. Cadangan kos dia 10 juta. Bila bermula itu depend dengan pelantikan konsultan dan selepas pelantikan konsultan penyediaan design, setting application dan sebagainya lah, dan bangunan design apa semua itu pun perlu mendapat kelulusan daripada SBDC. Walau bagaimanapun kita harap ianya berjalan lancar lah. Bila dia bermula setahun, 2 tahun akan datang, harap ia dipermudahkan. Katanya wisma tersebut bakal memberi impak yang positif khususnya bagi penduduk Debak memandangkan kedudukannya terletak berhampiran dengan skim pembesaran Kampung Melayu SPK Debak fasa pertama di Jalan Suri. Tambahnya projek di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong sebagai agensi pelaksana itu akan bermula pada bila-bila masa selepas proses berkaitan pelantikan konsultan dan reka bentuk selesai. Pemilihan Ketua Ranting Bapa, Wanita dan Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Saribas baru-baru ini menyaksikan 20% muka baharu. Justru Ketua Cawangan PBB Saribas, Datuk Muhammad Razi Sitam berharap mandat yang diamanahkan itu akan terus dapat dilaksana. Pemilihan alhamdulillah berjalan secara harmoni dengan disiplin yang sangat tinggi lah di kalangan ahli-ahli parti. Jumlah 24 ranting bapa, wanita dan pemuda telah selesai dan seperti yang saya katakan tadi, dalam 20% ada muka baru lah. 80% lagi masih kekal orang lama, masih lagi sedia berkhidmat dan dapat sokongan daripada ahli-ahli parti. Katanya PBB Cawangan Saribas juga akan mengadakan pemilihan peringkat cawangan untuk bapa, wanita dan pemuda pada awal Disember ini. Sarawak Energy Berhad SEB menyokong penuh peralihan tenaga serantau yang adil dan inklusif melalui penganjuran Minggu Tenaga Antarabangsa Singapura 2024 yang berlangsung baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif SEB, Datuk Syarbini Suhaili berkata, pihaknya menekankan keperluan usaha bersepadu dalam kalangan negara di Asia Tenggara untuk membentuk rangka kerja yang komprehensif menerusi dasar tenaga pandang keharapan bagi membimbing peralihan tenaga di rantau ini. Katanya SEB kekal komited terhadap visi tersebut dan telah meningkatkan usaha melalui penubuhan Great Borneo yang menghubungkan Sabah serta Kalimantan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Jelas Syarbini, perhubungan rentas sempadan mampu dipermudah menerusi kerjasama memperkasakan sektor swasta dalam pelaksanaan projek kesaling sambungan. Pada SIEW 2024, Syarbini juga berkongsi pendapat Sarawak mengenai tenaga boleh diperbaharui yang dipacu kuasa hidro dalam menyumbang kepada keselamatan tenaga sementara memberikan dorongan untuk menyah karbon. Dalam kenyataan itu, SEB juga berkata, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng turut menyampaikan ucap tama pada hari pertama SIEW 2024 yang menekankan tumpuan Sarawak terhadap pertumbuhan sosioekonomi melalui tenaga boleh diperbaharui termasuk kuasa hidro dan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil maklum semua pandangan dan kebimbangan berhubung cadangan kenaikan gaji minimum serta peningkatan sumbangan wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Beberapa keputusan ataupun pengumuman yang telah dibuat sewaktu pembentangan belanjawan pada 18 Oktober yang lalu. Yang Berhormat Perdana Menteri telah dimaklumkan mengenai pandangan-pandangan ini dan sudah pasti beliau akan mengambil kira dan kita tunggu sebarang keputusan sewaktu penggulungan nanti insya-Allah oleh pihak Kementerian Kewangan. Beliau berkata demikian pada sidang media pasca mesyuarat Jemaah Menteri. Sebelum ini, Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Malaysia menyuarakan kebimbangan berhubung cadangan kenaikan gaji minimum serta peningkatan sumbangan wajib KWSP yang diumumkan dalam Belanjawan 2025. Langkah itu menurut persatuan berkenaan mungkin memberikan tekanan keuangan yang tidak mampu ditanggung oleh perusahaan kecil dan sederhana PKS, terutamanya pada saat perniagaan kecil masih dalam proses pemulihan selepas pandemik. Mengulas lanjut, Fahmi berkata selain SME, beberapa pandangan termasuk daripada syarikat pengusaha ladang turut dibangkitkan pada mesyuarat terbabit. Jemaah Menteri pada Jumaat bersetuju secara dasar untuk meminda kanun keseksaan dan kanun tata cara jenayah bagi menangani isu buli cyber. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata rang undang-undang RUU berkaitan pindaan berkenaan akan dibawa ke mesyuarat Parlimen kali ini. Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah meluluskan secara dasar siri pindaan kepada kanun keseksaan dan juga kanun tata cara jenayah berkaitan isu buli cyber dan satu rang undang-undang pindaan akan dibawa ke Parlimen dalam mesyuarat kali ini. Selain daripada itu, satu rang undang-undang yang dinamakan Rang Undang-Undang Keselamatan dalam Talian ataupun Online Safety Act. Mengulas lanjut, Fahmi berkata dapatan kajian oleh kerajaan menunjukkan tidak ada takrifan tepat bagi jenayah buli, termasuk buli cyber. Justru beliau berkata pindaan yang akan dilaksanakan itu bertujuan menutup kelompongan undang-undang terbabit atau lebih dikenali sebagai lakuna in the law. Kementerian Kesihatan KKM kekal dengan pendirian dan tidak akan membuat pusingan U terhadap pelaksanaan larangan pameran produk merokok mengikut Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tempoh penguatkuasaan pendidikan selama 6 bulan bagi pelaksanaan itu adalah mencukupi. Tidak puasan ataupun mereka berhak untuk menyatakan, sebab itu kita sebutkan Datuk Yati, sebab itu kita berikan waktu dan senggang waktu yang agak selesa 6 bulan sebelum kita melaksanakan sepenuhnya. Jadi dalam pada itu kita buka ruang untuk kita adakan libat urus dan kita adakan diskusi untuk saling memahami perspektif satu sama lain. Jadi telah kita jangkakan, sebab itu kita telah memberikan ruang untuk kita adakan libat urus itu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Sambutan Bulan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja peringkat Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia IPKKM. Zulkifli berkata beliau yakin pasti ada penyelesaian terbaik melalui kaedah perbincangan dan libat urus bersama peniaga serta industri. Pada 16 Oktober lepas, Persekutuan Persatuan-Persatuan Peniaga-Peniaga Barang-Barang Runcit Malaysia FSGMAM meminta kerajaan menangguhkan pelaksanaan larangan pameran produk tembakau yang berkuat kuasa pada April tahun hadapan. Ini memandangkan kebanyakan peruncit masih keliru tentang garis panduan larangan dan setiap pemilik premis perlu menanggung kos sehingga RM6,000 untuk mengubah suai rak susunan di kedai bagi mematuhi peraturan bawah Akta 852 yang diwartakan pada 1 Oktober lepas. Kita berehat sekali lagi, Karnival UDA 2024 kini tiba di Sarawak. Jangan lepaskan peluang untuk menerokai 7 zon menarik seperti zon usahawan, zon kanak-kanak dan banyak lagi. Sertai kami pada 25 hingga 27 Oktober 2024 di tapak New Paddington, Kuching. Jumpa anda di sana.
Bertemu kembali. Perdana Menteri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali tiba di Malaysia pada Jumaat bagi memulakan lawatan rasmi pertama beliau selama 2 hari. Pesawat yang membawa Abiy dan wanita pertama Zinastaya Chiubere mendarat di Kompleks Bungaraya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 8.30 pagi. Ketibaan mereka disambut Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta Ketua Protokol Kementerian Luar Negeri Datuk Yubazlan Yusof. Sejurus tiba Abiy memeriksa kawalan kehormatan di barisi 28 pegawai dan anggota Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja Istiadat diketuai Kapten Nur Ahmad Zaim Zahari. Ethiopia merupakan rakan dagang ke-26 terbesar Malaysia di benua Afrika pada 2023. Lawatan Abiy ke Malaysia akan menambah usaha memperkukuh hubungan Malaysia dan Ethiopia. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Negeri memaklumkan Abiy akan disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam majlis sambutan rasmi diikuti oleh mesyuarat dua hala pada Sabtu. Perbincangan akan tertumpu kepada kemajuan hubungan dua hala, khususnya kerjasama bidang perdagangan dan pelaburan, pertanian dan komoditi, industri halal, pembangunan mampan, kesihatan, pelancongan dan pendidikan. Kedua-dua pemimpin dijangka akan membincangkan isu-isu serantau dan antarabangsa berkepentingan bersama, diikuti dengan sidang media bersama selepas mesyuarat berkenaan. Semua lapangan terbang di negara ini berada dalam radar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantras aktiviti counter setting atau membawa masuk warga asing tanpa pemeriksaan pihak berkuasa. Ketua Pusuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata bagaimanapun pihaknya memberi penumpuan yang lebih kepada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kerana ia menerima jumlah pelancong paling tinggi. Kita sentiasa memantau semua lapangan terbang yang mana sebagai satu entry point kepada warga luar masuk ke dalam negara. Cuma yang kita lihat yang paling besarnya di KLIA. Sebab itu kita tumpukan daripada KLIA. Jadi KLIA ini merupakan pusat masukan pihak-pihak luar. Jadi di sini kita tumpukan. Mungkin ada di tempat-tempat lain. Johor pun ada juga dia punya counter entry-nya. Tapi besarnya di KLIA. Di negeri-negeri berkenaan contoh yang punya entry yang mana di mana perlu melalui pemeriksaan immigration, pemantauan juga dibuat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Apresiasi Penambahan Tata Kelola Agensi APTA 2024 peringkat negeri di Ibu Pejabat SPRM. SPRM sebelum ini menahan 60 individu termasuk 50 pegawai agensi penguatkuasa yang disyaki terlibat dalam kegiatan counter setting di pintu masuk negara menerusi OPSPAM 2 dan Ops Setting yang dijalankan sejak 20 Ogos lalu. Terdahulu Azam dilaporkan menyenaraikan 11 masalah dan kelemahan utama membabitkan Jabatan Imigresen sehingga membuka ruang kepada sindiket berkenaan. Katanya masalah utama yang dikesan adalah disebabkan kelonggaran dalam aspek kawalan dalaman ketika bertugas sehingga menyebabkan pegawai imigresen mudah didekati oleh ejen sindiket. Kelemahan lain pula ialah pusingan tempat kerja bagi pegawai imigresen bertugas di KLIA Terminal 1 dan 2 yang tidak sistematik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM mengesyorkan supaya kerajaan mewujudkan prosedur operasi standard SOP bagi mengelakkan penyelewangan unsur nadir bumi REE berulang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, sekiranya tidak dilaksanakan, pihak tidak bertanggungjawab cenderung untuk melombong tanpa kebenaran atau mencuri hasil REE. Oleh sebab itu, kata Azam, SOP yang jelas perlu ada terutamanya membabitkan laporan penilaian alam sekeliling AIA. Daripada pengalaman siasatan kita, pengeluaran hari ini tak ada SOP yang sebenarnya. Sebab bila nak mengeluarkan ML atau mining license dia. Jadi dia dulu dia dah tetapkan mineral-mineral tertentu. Bila hari ini tak ada. Lepas tu terbantuk sama ada kerajaan negeri nak membenarkan tu pulang. Mungkin tak lengkap lagi dia punya SOP berhubungan pengeluaran mineral. Julai lalu, SPRM menahan 4 suspek termasuk seorang pegawai kanan yang berkhidmat dengan kerajaan negeri berkaitan kes rasuah dan salah guna kuasa. Dalam sektor pelombongan, unsur nadir bumi REE membabitkan nilai rasuah didakwa lebih 13 juta ringgit. Mengulas lanjut, Azam berkata SOP ini sepatutnya berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri sebagai pemilik sumber berkenaan. Dia berhubung dengan SOP ini ialah state di mana dalam penggunaan itu
kena ada state punya prosedur. Namun demikian, dia juga perlu ada dengan kerajaan pusat di bawah kementerian yang berkenaan lah. Tapi dalam pengeluaran tu adakah melibatkan tentang contohnya percukaian, nak keluar negara, mesti bahkan tak custom. Ini perkara-perkara semua inilah perlu dibincangkan bersama. Seorang pengawal keselamatan wanita didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Georgetown pada Jumaat selepas didapati bersalah membuat kenyataan palsu dalam satu program audio di aplikasi TikTok Julai lalu. Magistrate Nurul Suhaila Baharin menjatuhkan hukuman itu kepada Wan Ain Syatul Mimi Wan Yuzaidi berusia 26 tahun selepas dia mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan terhadapnya. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, dia diperintah menjalani hukuman penjara selama 9 bulan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja membuat kenyataan palsu melalui siaran langsung rancangan Heart to Heart di akaun TikTok BGTV dengan dua lelaki sebagai hos audio dengan niat hendak menimbulkan rasa takut dalam kalangan orang awam. Tindakan itu mendorong Pegawai Penyiasat Inspektor L. Sri Vigneswaran untuk melakukan siasatan bersabit satu kurungan salah yang dilakukan tertuduh. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau boleh didenda atau kedua-duanya sekali. Media pada September lalu melaporkan polis melakukan siasatan selepas perbualan seorang wanita menerusi siaran langsung TikTok mendedahkan. Dia terpaksa bekerja sebagai perempuan simpanan Ahlong sejak Februari dan tidak diberikan gaji berikutan bapanya gagal membayar wang pinjaman berjumlah RM20,000. Bagaimanapun, Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad berkata, siasatan mendapati wanita itu hanya mereka-reka cerita untuk meluahkan perasaan. Laporan itu tadi mengakhiri TVS Utama malam ini. Dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web rasmi tvsarawak.my dan semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton TVS Inspirasi Duniamu. Saya Odlin Katani. Dan saya Razi Ahmad. Salam Sarawak, maju makmur.